Assalamualaikum dan hai. Welcome back to Nandita Baca Session dari SWAP Team. Kali ini saya nak review buku Senyum. Kita padam makna kita kecewa. Buku ni adalah buku non-fiction yang mengisahkan kehidupan 23 orang penulis. Buku ni diterbitkan oleh Writers Right yang berpangkalan di Shah Alam, dan buku ni diterbitkan Januari tahun 2020. Buku baru ni. Buku ni tentang apa ya? Buku ni macam saya kata tadi adalah cebisan kisah hidup daripada 23 orang penulis yang ada dalam ni. Okey, pada mulanya bila saya dapat buku ni, saya fikir mungkin tentang cinta kot. Biasa cerita-cerita Melayu tentang cinta, poligami, perebutan harta. Tapi sangkaan saya begitu meleset. Okey, buku ni memang tak dapat saya jangka ya. Jadi tekaan saya, assumption saya semua meleset. So dia ada tentang cinta, tapi cinta antara ibu bapa dan anak, antara anak dan ibu bapa, tentang kematian, ada kematian ya. Selain daripada tu ada juga tentang penyakit kanser. Right. It's refreshing for me to read this book, dan saya jadi teruja untuk menghabiskan ya. It's refreshing for me to finish all 23 stories in this book. Sebab ianya lain daripada apa yang disajikan di televisyen. Buku ni boleh dijadikan sumber inspirasi dan juga motivasi, dan ingat ya, tidak semua cerita dalam buku ni sedih. Kenapa buku ni? Okey, sebenarnya buku ni diberikan kepada saya oleh Kay Queen SWAP Team kita ni lah kan. Kerana salah seorang daripada 23 penulis ni merupakan rakan sekolahnya semasa menuntut di MJSS Kuantan. Kiranya mereka satu batch sekali juga dengan kakak saya. Buku ni best. Bagi saya buku ni sangat best sebab kisah hidup 23 penulis di dalam ni dikondenskan menjadi 23 cerpen. Okey, jadi ianya sangat padat dan syarat dengan message yang tersendiri. Yang keduanya, kenapa buku ni best bagi saya, sebab bahasa yang digunakan dalam semua cerita dalam ni adalah bahasa Melayu yang standard, yang mana agak mudah untuk saya faham. Ada terdapat logat-logat Pahang sedikit ya dalam beberapa kisah dalam ni, tapi cuma perkataan-perkataan biasa je yang mudah difahami. Mungkin sebab kebanyakan daripada penulis ni adalah cikgu, maybe sebab itulah bahasa yang digunakan tu bahasa Melayu standard. So, yang ketiganya, buku ni ada kepelbagaian dalam kisah-kisah di dalamnya. Seperti yang saya kata tadi, ada cerita tentang kematian ibu bapa, kematian anak, unconditional love atau cinta tanpa syarat antara ibu bapa dan anak kepada ibu bapa. Selain pada tu, ada juga kisah kisah anak-anak peneroka Felda yang berjaya memotivasikan anak. Selain daripada tu, kita ada battling cancer. So there you go. There is something for everyone from this book. So I guess buku ni sesuai untuk semua peringkat umur. Dan yang keempatnya, dalam buku ni terdapat warna-warna ya. Kalau you flip through the book, you boleh tengok ada color-color ya yang menarik, warna-warna yang menarik, dan selain pada tu ya, kita ada gambar penulis ya. Okey, di mana at the start of dia punya cerita. So here saya tunjuk ya, Norda Aziz, kau masih sayang pada aku, dan di sini ada gambar dia bersama dengan keluarga. So agak menarik lah kan. Dan yang kelima, kenapa buku ni best? Ialah buku-buku moden sekarang dilengkapi dengan QR code. Saya masih jakun lagi Okey, so ada QR code di belakang buku ni, dan if you scan this QR code, it will direct you straight to kepada gambar-gambar bengkel buku kisah hidup atau BKH, yang mana bengkel-bengkel ini telah menghasilkan buku-buku seperti ini. Okey, there you go, 5 perkara yang menyebabkan buku ni best bagi saya. Ya. Jom Malaysia, marilah membaca. Sempena Malaysia membaca 2020, pilihlah buku yang menepati selera anda dan bacalah. Okay, I'll leave you with a quotation from this book. Okay.
yang berbunyi, takut pada masalah tidak akan menenangkan hati. Carilah penyelesaian yang agar tenang kembali. A quotation from cerita Kau Masih Sayang Aku by Norda Aziz. Okay viewers, thank you for your time. Okay, till we meet again, membacalah. Okay, bye. Saya nak pergi siram pokok ni. Banyak lagi tu tak siap. Like a Hellcat.